Assalamualaikum. Itu dia. Demam Piala Dunia ke apa ni? Ya, abang. Tadi tengok gol-gol World Cup tu. Antara gol terbanyak lah. Baru peringkat awal ni kan. Terus warm up. Mungkin nasib baiklah masanya lebih kurang Asia kan. Tak adalah yang berjaga sampai pukul 3 pagi. Betul. Untuk anda semoga bermaya sebab kita pun masih lagi ada pelbagai dugaan. Sebab dugaan ini bukanlah bermaksud kita diuji tetapi juga menuntut kepada kesabaran. Menanti pelbagai benda yang mendebarkan tentang penubuhan kerajaan Malaysia. Betul. Mungkin yang minat bola, cerita tentang bola, yang minat politik tak habis tentang politik, dan juga jangan lupa untuk kita ikuti perkembangan apa yang berlaku di sekeliling kita tentang seni, tentang masyarakat terutamanya. Ya, kita nak update kepada anda untuk politik lah yang pertama sekali hari ini setelah diumumkan semalam di mana Majlis Raja-Raja akan mengadakan pertemuan khas untuk hari ini untuk menentukan kerajaan mana siapa yang bakal menubuhkan kerajaan persekutuan di Malaysia. Bermaksud setelah lama tau. Kita melihat dari segi kepimpinan dan juga kebijaksanaan tuanku. Betul. Dalam usaha untuk memberikan yang terbaik, tidak hanya melibatkan daripada suara baginda saja, tapi mengambil juga pandangan daripada Raja-Raja Melayu lain yang untuk berbincang demi kebaikan negara. Semoga dapat satu keputusan yang bijak dan semoga dapat ditentukanlah dalam masa yang terdekat. Dan ini mencerminkan ketinggian dari segi intelektual, timbang tara dan bijaksana bagi tuanku. Mendapatkan pandangan daripada Raja-Raja Melayu. Juga saya percaya bahawa juga melibatkan pandangan daripada pakar-pakar perbanggaan ya, untuk memastikan yang terbaik untuk negara. Kita harapkan apa yang terbentuk nanti akan memberikan yang terbaik untuk negara. Sebab kita dah paling hari ini harapnya ada satu gagasan yang terbaik lah. Kita nak bekerja, kita dah nak masuk 2023. Semuanya terbaik dari segi bajet perancangan untuk majukan negara. Warna inai masih hitam di tangan saya. Masih ada dia. Sama yang robot tutorial macam mana nak hilangkan. Ada ramai yang bagi idea-idea tu, nanti saya buatlah. Ni dah pelan-pelan dah ada terkopik-terkopik ni. Cakap pasal kesabaran bang. Itu tadi kita cerita mengenai politik. Tapi kita nak cerita mengenai industri seni. Di mana malam tadi kita mendapat satu berita di mana pengarah filem yang sangat hebat tentunya Azhari Zain telah pun menghembuskan nafas terakhirnya setelah 9 bulan menderita penyakit angin ahma. Dan pembagian disahkan oleh isterinya Wahizatul Nurin Azmi atau lebih dikenali sebagai Nurin. Jadi kita sedekahkan Al-Fatihah untuk Azhari Zain. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Dan kesabaran kita menunggu update juga mengenai rakan kita dalam industri seni iaitu Farah Nadia Zainal Abidin, iaitu Nat Zainal yang masih lagi berada di dalam unit rawatan rapi ICU di Hospital Ampang Puteri dipercayai akibat jangkitan kuman di paru-paru. Dan kalau kita tengok update daripada rakan pelakon iaitu Ku Ismail Aziz telah pun memberikan update bagaimana keadaan Nat Zainal masih lagi dalam keadaan intubate kritikal untuk menyembuhkan. Difahamkan doktor masih lagi bertukar lemus untuk mengatasi punca pendarahan walaupun dah diberikan pelbagai antibiotik dan ubat yang agak kuat demi mendapatkan kesembuhan. Terima kasih yang terbaiklah untuk semua yang berjuang. InsyaAllah. Tidak kira di mana anda berada, pastikan kesihatan yang terbaik. Sekalipun kita juga kena cakna di seantero negara ada Sekatan Jalan Raya untuk memastikan kemudahan. Jadi kalau anda berada di kawasan berkenaan itu, beri kerjasama yang terbaik untuk pihak polis. Ini untuk keselamatan. Okay, kalau saya balik rumah ada dua. Ada dua sekatan jalan raya yang saya akan lalu. So, mungkin akan tambah masa lah. Perjalanan kita akan bertambah mungkin dalam 5 minit pertambahan. Jadi, rancang perjalanan anda. Dan untuk rancang perjalanan, kita kena tengok juga keadaan cuaca. Mungkin ini nak bergerak yang terbang sana-sini di seantero negara. Dilaporkan banyak kawasan yang saya kira hujan. Betul, dijangka hujan hari ini. Di Selangor, cuma di Putrajaya saja yang dijangka cerah pada hari ini. Mungkin ada petanda akan ditubuhkan kerajaan hari ini. Itulah yang kita harapkan selepas daripada pertemuan. Ya, betul. Okey, dan juga hari ini tadi diberikan maklumat di saluran kita tu 3 penamaan calon untuk Parlimen Padang Serai dan juga di Dun Tioman di Pahang.
Yang mana pastinya ini akan memberikan perubahan jumlah kerusi pada parti-parti politik yang bertanding. Ya, akan ada perubahan. Pasti akan ada. Apakah tsunami hijau yang berlaku di utara juga akan membadai Padang Serai? Nantikanlah bagaimana tiupan bagi debaran kali ini. Berdebar. Okey, jadi kita ada satu perkongsian yang kita nak bagi inspirasi sebenarnya kepada anda. Di mana ada satu cerita, ada seorang kakak ni yang menjaga adiknya yang melecur seluruh badan ketika di tempat kerja. Tapi bayangkan setelah itu kakaknya memang mengorbankan masanya untuk menjaga adik tersebut. Itu dia. Jadi pengorbanan ini satu perkara yang terpuji. Betul? Tak ada lelah sebab ia cerminan sebuah kasih sayang yang sejati. Ini rangkuman untuk inspirasi anda. Saksikan. Naluri seorang kakak melebihi segalanya. Pengorbanan Nurul Syahidah Baharudin yang menjaga adiknya Muhammad alias Baharudin 24 tahun menjadikan wanita ini seorang yang cukup kuat. Alias atau mesra dipanggil Yas terlantar di rumah kerana mengalami kecederaan parah selepas terbabit dalam insiden kebakaran di tempat kerjanya awal Oktober lalu. Nurul Syahidah, 30 tahun, anak sulung daripada 4 orang adik-beradik ini mula menjaga 3 adiknya sejak ibu mereka, Siti Aminah Abdullah, meninggal dunia pada 2008 kerana kanser rahim. 2 tahun selepas itu, papanya, Baharudin Dollah, menyusul pergi kerana komplikasi darah tinggi. Walaupun telah mendirikan rumah tangga, dia tetap menggalas tanggungjawab menjaga adik-adiknya, terutama Yas yang berdepan dengan kesukaran untuk bergerak dan melakukan rutin harian. Insiden yang berlaku telah menyebabkan hampir 35% anggota badan Alias melecur dan memerlukan rawatan intensif. Ujian kehidupan yang dikongsikan di media sosial telah mengundang sebab dalam kalangan warganet. Tiada tujuan lain sekadar perkongsian biasa selain dijadikan kenangan bersama. Kini, Yas semakin pulih namun dia masih memerlukan rawatan susulan termasuk mencuci kesan terbakar setiap 4 hari seminggu. Tiada lelah ya, semuanya kerana kasih sayang, tanggungjawab. Jadi memang diuji sekira. Dan bagaimana mendapat kekuatan itu dan juga dari mana bantuan itu diperolehi, semangat apa yang dipegang sehingga setabah begini. Kita bersama dengan Nurul Syahidah Baharudin, kakak yang terpuji akhlak dan kepimpinannya dalam keluarga, dan Muhammad alias Baharudin, adiknya yang berada di Langkawi sekarang, yang sedang menjalani rawatan fisioterapi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, itu dia Syahidah dan juga Alias. Mungkin kita boleh ceritakan sebenarnya dari awal. Mungkin Alias dulu boleh ceritakan apa yang berlaku yang menyebabkan Alias melecur seluruh badan, Alias. Saya tengah buat kerja. Okey, waktu saya tengah buat kerja. Ya. Lepas tu store terbakar. Store terbakar. Okey. Kat tempat kerja. Store terbakar di tempat kerja. Jadi perkara itu sudah pasti mengejutkan keluarga Syahidah, dan apabila menerima berita yang Alias terlibat kemalangan di tempat kerja, bagaimana reaksi keluarga? Jadi itulah bagaimana berbincang dengan keluarga tu supaya siapa berjaga ini, siapa yang, sebab semua orang mungkin ada tugas masing-masing kan. Betul. Jadi macam mana kakak dia lah yang main peranan penting untuk bagi tanggungjawab ni pada siapa semua untuk susun atur tu, macam mana? Silakan Syahidah. Mula-mula kejadian tu saya dapat daripada tempat Alias bekerja lah. Beritahu kata Alias terlibat dengan kebakaran. Ya. Lepas tu saya memang terkejut lah sebab Alias sebelum ni dia sihat apa semua kan. Saya ingatkan sikit je kan, macam tak teruk lah. Tapi bila dapat berita ni memang agak teruk lah. Saya memang terkejut lah kan. Lepas tu saya beritahu suami. Kami bergegas lah ke hospital Ipoh. Masa tu Alias mereka hantar ke hospital Ipoh. Lepas tu dalam pukul saya dengan suami lah, majikan sambut saya dekat Ipoh. Lepas tu bawa ke hospital.
Lepas tu jumpa dengan doktor apa semula, tengok keadaan alias macam mana. Masa tu memang sedih lah sebab kita dah tengok dia sihat kan sama ni kan. Sebab alias ni dia jarang sakit. Daripada saya jaga dia, 2008 dia ni memang susah nak sakit apa semua tu. Tapi tiba-tiba bila kita tengok keadaan dia macam ni, kita macam sedih sangat-sangat lah. Jadi macam mana pula dari segi aspek ekonomi kewangan keluarga sebab ia memerlukan masa tumpuan dia. Jadi siapa yang banyak membantu untuk kita pastikan ada dengan jaga kesihatan lagi, emosi lagi, walaupun kadang-kadang kita tengok kuat tapi kadang-kadang ada dugaannya. Macam mana tu? Ya. Saya beruntung sebenarnya saya ada suami yang kira bagi 100% support dekat saya. Alhamdulillah. Daripada adik sekolah lagi dia memberi support. Bila alias jadi macam ni pun dia support. Dia kira dia bawa teman saya ke hospital. Lepas tu adik-beradik, keluarga mertua, majikan alias pun banyak membantulah alias masa dekat hospital. Alhamdulillah. Jadi kalau memang teruk kritikal ya. Jadi macam mana alias boleh bersabar? Sebab kan semua orang boleh bersabar sampai ke tahap begini. Jadi apa yang alias lakukan, mungkin banyak berdoa ataupun kawan-kawan banyak jumpa bagi semangat ke? Macam mana pulih emosi tu alias? Yelah, waktu saya terlantar di hospital tu memang ramai lah yang datang. Walaupun tak boleh tengok, tak boleh masuk. Tapi ramai lah yang datang bagi semangat. Yang mana boleh masuk tu, mau bagi semangat. Memang kat hospital tu ramai lah. Semua yang mendoakan dekat media sosial pun ramai. Terima kasihlah kepada semua. Ya, sebab alias ada post update terkini alias dekat TikTok juga ya? Tak ada, saya tak. Waktu saya terlantar di hospital memang saya tak boleh main phone apa semua. Sebab saya letak semua. Ya. Jadi sekarang ini mungkin alias boleh ceritakan rawatan apa yang alias sedang jalani? Okey, sekarang ni saya tengah nak buat fisioterapi. Okey. Lepas tu kaki saya ni belum kering betul-betul lagi lah dekat bukulan ni. Lepas tu saya nak kena pergi cuci luka. Tapi kita tengok dari segi muka semua nampak bertambah baik ya, banyak ratusan sembuh. Alhamdulillah lah. Sekarang ni dah banyak sembuh, banyak kering luka-luka semua tu. Alhamdulillah. Alias ada tak sesuatu nak diberitahu kepada kakak? Memang anda bertuah ada kakak sebagai anugerah penting keluarga yang membantu menguruskan semua. Abang, ipar, adik-beradik yang lain, mungkin ada ucapan istimewa untuk mereka, silakan. Ya, saya terima kasih banyak kepada keutamaan kepada kakak saya lah. Memang banyaklah dibantu saya daripada saya di hospital terlantar. Lepas tu dia lah yang suap makan apa semua. Adalah yang misi-misi semua suap makan. Lepas tu memang banyaklah. Telefon terbalik pula tu. Terpusing tapi tak apa. Syahidah. Sudah pastinya kehidupan sendiri pun harus difikirkan. Keluarga, anak-anak dan mungkin Syahidah bekerja sebelum ini? Saya suri rumah. Memang suri rumah sepenuh masa lah. Jadi anak-anak ada 2 orang kan Syahidah? Anak-anak 3 orang. 3 orang? Jadi bagaimana tu menguruskan masa untuk dibahagikan dengan kemas rumah, jaga anak, jaga adik, dengan suami lagi? Masa saya alias kan dia buat rawatan dekat hospital Al-Ustaz. So masa saya dekat Al-Ustaz tu mak mertua yang jaga 2 orang lagi anak saya yang masih sekolah. Lepas tu anak bongsu yang saya bawa dengan saya lah duduk dekat Al-Ustaz. Lepas tu maksa buat rawatan tu 3 hari sekali, 4 hari sekali tu memang saya minta lah. Kadang-kadang minta tolong adik-beradik, tolong hantar alias ke hospital. Saya pergi sekali lah. Waktu ke hospital tu kira dia orang yang jaga anak saya bawa masuk alias ke hospital lah untuk buat rawatan tu. Kira macam begini-begini lah adik-beradik, keluarga mertua apa semua tolong lah. Saya kira Syahidah ni seorang yang tegas ya, betul Betul, sebab orang kata dalam cengeng itu ada kasih sayang yang mendalam, walaupun cengeng tapi tegas dan penuh rahmat kasih sayang tu. Apa harapan terakhir kepada adik supaya sabar dengan ujian ini? Semoga kesembuhan menjadi milik alias. Silakan Syahidah untuk alias. Saya harap lepas ni saya nak tengok dia sembuh sepenuhnya seperti biasa, sebab saya tak mahu dah tengok adik-adik saya sakit. Sebab sakit adik-adik sakit dah saya. Sebab saya dah macam mak dia, saya dah macam ayah dia.
Saya dah jaga dia daripada kecil. So saya nak tengok dia sihat, dia boleh bekerja macam biasa, dia boleh menjalani kehidupan dia seperti biasa. InsyaAllah. InsyaAllah kami doakan terbaik. Keikhlasan seorang jiwa kakak. seorang kakak. Betul. Kedah panggil kak ni dia punya cahaya kesayangan luas sekali, insyaAllah. Sama-sama kita doakan. Doa Syahidah tadi sama-sama kita aminkan. Seluruh rakyat Malaysia akan aminkan. Semoga dengan doa itu Alias dapat sembuh seperti sedia kala. Jadi Alias, selamat berjuang. Syahidah, terima kasih. Allah balas nantilah bentuk yang lain, insyaAllah. Betul. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum Alias. Assalamualaikum Syahidah. Berkongsian Nurul Syahidah dan juga Muhammad Alias Baharudin. Ya, betul. Inspirasi dari Darul Aman. Semoga ada bakti dan bakti kutip ya. Inspirasi untuk hari ini untuk berbakti berkeluarga. Pasti Allah balas dengan sebaik mungkin. Ya, okey. Bercerita mengenai keselamatan. Keselamatan di lebuh raya. Kita kena ambil tahu juga. Sebab sekarang ni ada kemalangan yang banyak berlaku di lebuh raya. Kenapa? Faktor jalan ke, faktor pemandu ke, faktor apa lagi, cuaca ke? Kita bincang nanti bersama dengan Profesor Madya Dr. Lau Teck Hua seketika nanti di MHI. Baik, kita sesa memberikan maklumat yang terbaik untuk anda di MHI termasuk keselamatan di lebuh raya. Dan bersama dengan Profesor Madya Dr. Lau Teck Hua yang merupakan Ketua Pusat Pendidikan Keselamatan Jalan Raya Fakulti Kejuruteraan Universiti Putra Malaysia. Terima kasih untuk Profesor Madya. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, hari ini kita nak cerita mengenai keselamatan di lebuh raya. Akhir-akhir ni kalau kita tengok Prof, banyak berita mengenai kemalangan yang terjadi di lebuh raya. Ada yang mengerikan. Ada yang sangat-sangat teruk. Ada yang melibatkan lori trailer yang besar, motosikal yang kita tahu bagaimana risikonya apabila bawa motosikal di lebuh raya. Jadi mungkin Prof boleh ceritakan sedikit apa yang menyebabkan kemalangan di lebuh raya ini. Adakah disebabkan jalan rayanya ataupun keadaan pemandu-pemandu yang bawa laju di lebuh raya, Prof? Dia punya sebab tu majmuk. Tapi yang paling penting ialah kita nampak dia ada banyak campuran traffic modes. Ada lori, ada motosikal, ada kereta. Yang masalah ialah motosikal. Kita tengok ada banyak negara, termasuk negara China tu, dia tak benarkan motosikal masuk lebuh raya. Sebab dia amat bahaya. Kita tengok jalan raya yang kita bina, termasuk lebuh raya. Dia punya standard khas bagi kereta. Tapi bukan bagi motosikal. Okey. Katakan tu tengoklah, setiap hari kita guna highway, kita nampak motosikal tu. Mereka berada di mana? Di bahu jalan. Antara kereta. Tapi tak ada satu tempat yang selamat bagi dia. Kita tahu yang highway tu dia memang laju. Kita bawa slow tu begitu bukan highway lah. Bila kita bawa laju tu, tak ada tempat khas bagi mereka tu, mereka ambil risiko yang tinggi. Okey, bahu jalan. Tu tanya motosiklis tu, dia kata, itu saya punya jalan. Kita kata itu emergency lane. Jika saya rosak, kereta saya rosak ke ataupun saya termasuk dalam kemalangan jalan itu tempat temporary bagi saya singgah. Tapi bagi mereka itu dikata motorcycle lane. Itulah konflik. Okay, so that's why kita mesti bagi clear. Adakah kita ada satu tempat khas bagi mereka? 55% kenderaan tu motosikal. Tapi tengok, laluan motosikal tu tak cukup. Tak cukup. Kalau kita macam kita biarkan mereka ambil risiko tanpa buat sesuatu. Okey, itu gambaran awal dapat Profesor Madya berikan. Tapi itu juga membuat tinjauan ini untuk membantu anda dapatkan pemahaman lebih jelas dan situasi terkini. Wartawan Asri ada laporan tinjauan di lebuh raya. Kita saksikan dulu. Seorang pemandu lori maut manakala 12 cedera. Dua maut dalam kemalangan jalan raya di Ipoh, Perak. Seorang pemandu lori maut selepas terlibat nahas 6 kenderaan. Saban hari kemalangan di lebuh raya semakin kerap terjadi. Lebih menyayat hati, nyawa menjadi taruhan. Menurut Presiden Persatuan Pengguna Jalan Raya Kebangsaan PPJK, Datuk Muhammad Hisham Syafiee, dalam satu kenyataan akhbar menyatakan kemalangan jalan raya antara cabaran sukar yang perlu ditangani. Rekod daripada Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ berkenaan kes kematian akibat kemalangan jalan raya meningkat 52% tahun ini setakat Januari hingga September 2022.
Ini bermakna sebanyak 402,626 kemalangan jalan raya dengan 4,379 kematian direkodkan pada tempoh berkenaan. Jumlah itu meningkat sebanyak 147,094 kes berbanding 255,532 kemalangan jalan raya dengan 3,224 kematian direkodkan bagi tempoh sama pada tahun lalu. Perkara ini turut mengundang kerisauan masyarakat apabila berdepan dengan pengguna jalan raya yang lain. Baik, sekarang ini kita dapat lihat terdapat banyak kemalangan berlaku di lebuh raya menerusi paparan di dada-dada akhbar dan juga perkongsian orang ramai di media sosial. Bahkan ada juga daripada kalangan masyarakat kita yang pernah menyaksikan sendiri kemalangan berlaku di depan mata. Punca yang menjadi tumpuan adalah faktor keselamatan, sama ada ianya berpunca daripada sikap pemandu ataupun pengguna jalan raya ataupun struktur jalan raya. Mengimbau nahas 6 kenderaan di lebuh raya Utara Selatan bersama seorang pemandu kenderaan berat yang terkorban pada 18 November lalu cukup membuka mata masyarakat. Kru MHI sendiri sempat meninjau lebuh raya di kilometer 280 lebuh raya Utara Selatan sekitar jam 4 petang semalam menunjukkan keadaan jalan sudah kembali normal. Biarpun kejadian yang berlaku pada ketika itu mengakibatkan pemandu lori berkenaan merempuh pembahagi jalan, pihak berwajib sudah memasang penghadang plastik sementara menunggu proses penambahbaikan dijalankan. Tiada sebarang kesan geseran tayar pada jalan berkenaan membuktikan situasi kenderaan berat itu adalah seperti kegagalan fungsi pemanduan. Namun terdapat serpihan tayar yang masih tersisa di bahu jalan. Berbalik kepada sikap pengguna jalan raya, undang-undang yang dilaksanakan bukan untuk dipandang sahaja. Had kelajuan, jarak, penggunaan lorong jalan yang betul dan sistem canggih yang ada pada kenderaan terkini menjadi panduan buat pengguna agar lebih berhemah ketika berada di atas jalan raya. Lampu signal perlulah digunakan sebaiknya. Tindakan ini sedikit sebanyak dapat mencegah kemalangan selain memberi isyarat untuk membelok. Sikap pengguna memainkan peranan penting kerana mereka berada di jalan raya dan berkongsi dengan pengguna lain. Waspada dengan keadaan sekeliling supaya kita mampu menghindari sebarang kemungkinan yang boleh berlaku. Tadi laporan tu tadi ada isu dalam isu. Banyak yang terkenal pasti. Tapi kita bermulalah satu demi satu. Baik, Presiden dia berkaitan dengan saya nak mula dengan pembahagi jalan ya. Tadi kita tengok kalau ada lori tadi tu, mungkin ada faktor lain juga, faktor kesihatan semuanya. Jadi macam mana melihat antara yang jadi punca kemalangan musibah ni, faktor pembahagi jalan ataupun macam mana? Okey, bagi kes tu, trailer tu memang berat. Jika kita guna pembahagi jalan yang kuat sangat tu pun tak akan membantu. Tapi masalah ialah kita tak ambil titik berat kesihatan commercial driver. Commercial driver tu dia bawa muatan yang besar. Dia macam seolah dia macam gajah di atas jalan tau. Gajah jatuh tu ramai banyak binatang akan mati. Termasuk kita lah. Okay. So kita mesti tengok sebagai contohnya pilot mesti buat medical check. Sebab tu dia bawa satu jet kapal terbang tu ada 300 nyawa. Kita mesti guna konsep sama bagi commercial vehicles. Okay. Dan satu lagi itu mereka punya upah tu bukan kira hari. Bukan kira trip. That's why dia mesti bawa laju. Bawa laju, bawa lebih kerap. Walaupun mungkin dia dah rasa tak selesa. Dia kata tak apalah sebab nak untung, nak dapat gaji yang lebih tinggi. Dia terpaksa. Tapi tak ada satu sistem untuk counter check mereka. Sama ada mereka masih sesuai atau tak sesuai. Kena check sebenarnya. Sebab tadi kes ada satu trailer tu adalah disebabkan pemandunya terkena serangan jantung. Ya, betul. Itu masalah kesihatan. Tapi masalah jalan pula, Prof, kalau kita tengok ada beberapa lebuh raya walaupun kita membayar lebuh raya tersebut. Kita bayar tol. Tapi keadaan jalannya tu sendiri umpama penyelenggaraan ke mungkin ada mungkin tanah yang jalan terasa macam bumpy. Ya, betul. Kan? Betul. Ada alun semua tu macam mana tu. Okey, yang struktur jalan tu memang ada tempat yang ada masalah. Saya punya pengalaman lah.
masa saya balik mengundi. Okey, baru lagi ni. Balik typing lah, guna highway apa, you tahu lah. Okay, you tahu lah. Tak payah cakap lah. Tiba-tiba, saya masuk lubang. Saya pun heran, mengapa ada lubang? Highway. Bukan kata banyak lah, tapi memang kita bayar. We pay highway for what? Service. Service apa tu? Laju, selamat dan comfortable. Betul ke? Jika tidak, mengapa kita nak guna? So, that's why saya katalah, bagi pihak highway itu, mereka mesti ada aku janji. You bayar, aku janji mesti bagi servis macam tu. Okay. Tapi kita tengok, dia punya macam satu kawasan titik black spot. Terowong Menora. Ya, betul. Itu satu black spot. Okay. Kita tahulah, bila kita turun tu, tak payah pijak pedal tu, dia boleh jalan. Tengok yang kereta trailer yang berat tu. Adakah mereka ada bagi buat pemeriksaan yang rapi? Banyak kali kita nampak kes berlaku sebab mereka sampai tempat itu, dia break tak makan. Adakah kita boleh buat sesuatu? Jika mereka break tak makan tu, apa lagi boleh mereka buat? Tapi ada, dia kata dekat depan tu ada satu jalan tu, you masuk batu tu, tapi itu jauh. Tak semestinya kemalangan berlaku di sana tu. Itu satu contoh lah. Yang satu lagi itu ialah sebab ada banyak lubang. Itu kes pun belum. Tinjauan Profesor Madia dalam tempoh ketika 2-3 tahun ini ada peningkatan tak? Kalau dapat diberikan penarafan, ada peratusan perubahan ke arah yang positif ataupun sama sahaja berbanding seperti ini? Sebab macam tu, dia punya magnitude of the problem tu dia makin meningkat. Dia akan berkata statik macam tu sebab bilangan kereta tu bertambah banyak. Okay. Terutamanya after MCO. Atau after MCO. So, adakah kita punya usaha tu sama? Jika kita punya usaha tu macam statik saja, tapi masalah dia makin meningkat tu, that's why kita nampak banyak kematian, banyak kemalangan tu. Taktik-taktik yang kita gunakan, adakah taktik yang lebih baru? Sebab dia macam sakit. Penyakit akan berubah. Sama juga bagi masalah kebangkutan. Dia pun akan bertambah rumit tu. Adakah kita ada ubat yang lebih maju, lebih baru ke? That's why itu yang kita mesti tengok. Jadi Prof, apa ubatnya? Kan kita tahu ada kawasan-kawasan yang memang selalu terlibat dalam kemalangan. Ada kawasan-kawasan yang memang kawasan kemalangan. Jadi apa ubat yang perlu kita berikan untuk kita kurangkan kemalangan ni? Ada 3 jenis ubat lah secara amnya. Satu ialah bila ada satu masalah tu, kita mesti fokus sampai dia selesai. Itu kita tak dapat. Kita cakap-cakap saja, lepas tu kita senyap saja. Lain kali dia datang balik. Yang itu, kita mesti ada dari segi polisi tu, we have to more sustainable. Yang kedua tu enforcement. Enforcement pun saya rasa boleh diperkuatkan lagi tu. Kita tak tahulah. Ada kata kita tak ada saman, ramai orang saman tu tak bayar. Itu tak hormat. Bila tak hormat enforcement tu, itu pun susah jugalah. Yang kedua pun tak terlalu kuat undang-undang tu. Mungkin ada yang disaman tapi ketidaksaran mungkin untuk bayar tu tak ada. Mungkin kuat lagi. Mungkin kuat lagi tu. Memang saya tak faham tu. Ramai semua tak suka enforcement. You suka, saya pun tak suka juga. Tapi bila kita tengok nyawa tu, ada apa yang ada lebih penting daripada nyawa? Janganlah buat salah. Jangan buat salah. Nyawa is the highest priority. Yang ketiga itu, kita mesti guna teknologi baru. Sebab apa yang saya cakap tadi itu, masalah tu bertambah rumit. Jika kita guna cara yang zaman dulu tu, mungkin dia tak berkesan. Tak efektif lah. Tak efektif lagi tu. 3 ubat lah. 3 ubat. Tapi sebenarnya di kawasan zon industri memanglah pertambahan kenderaan. Kita lepas MCO pun berubah ya. Kadang-kadang tu jalan tu mungkin dah diperbaiki, tapi lepas keluar macam-macam jenis kenderaan industri, lori semua tu, dia jadi macam setiap 2 minggu kena tambah balik. Jadi tak ada perubahan lah. Dia masa tadi orang kenderaan ringan yang mungkin masuk lubang, yang mungkin itu dan ini macam tu. Yang jalan pemukaan jalan ada lubang tu, I think itu satu kes, bukan kes baru lah. I think not too long ago ada 2 cases mati. Motosikal masuk lubang tu, jatuh, adik mati, suami mati. So apa yang kita boleh buat? Adakah kita tak cukup bagus teknologi? Saya rasa tak. Menteri jatuh, esok hari semua dah okey. Semua masuk, kita punya teknologi ada. Kita punya sumber ada. Tapi kita punya niat ada nak sustain. Tapi bila kita tengok bilangan jalan raya, panjang jalan raya itu, kita memang rasa macam
proud compared to other country. Tapi nak jaga dia macam kita ada banyak anak. Saya ada 10 orang anak. Proud. Tapi nak jaga semua itu dengan baik ni itu bukan senang. Betul. So that's why kita mesti bergantung kepada teknologi baru untuk membantu manusia untuk menjaga. Kita tak boleh kata pergi cek. Berapa kali kita boleh pergi cek? Okey, bila ada kita pergi cek bolehlah. Okey, kita tampar. Lepas tu 1 bulan. Okey, tak ada. So that's why kita mesti ada kutip lebih banyak data, more systematic punya intelligent punya management, baru kita boleh menangani masalah ini for long term. Faham. Okey, tapi kalau kita tengok tadi Prof, pembahagi jalan tersebut yang besi. Okey. Yang besi kebanyakannya digunakan di jalan raya. Memang kebanyakan jalan menggunakan. Ataupun perlu ada perubahan teknologi bahan yang lain, Prof, untuk pembahagi jalan tersebut. Ada yang apa kita panggil dekat rail yang mahal. Tapi tak mampulah. Okay, takut tu lagi mahal lah nanti. Dia langgar dia nak replace tu. Tengok yang dekat rail yang biasa pun nak replace pun susah juga. Kadang-kadang bertahun-tahun di sana tu. Okay. Yang kedua ialah jenis guard rail tu bukan sesuai untuk semua transport mode. Macam for example, guard rail yang kita guna biasa tepi jalan tu, dia bagus bagi kereta. Bila kita langgar, dia macam dia sokan kita. Tapi bagi motosikal, dia macam pisau. Mati. So kita mesti tengok balik tu. Adakah yang guard yang kita guna tu boleh diubah sesuaikan khas bagi Malaysia. Supaya kita nak dia jadi satu peralatan untuk selamatkan nyawa, bukan jadi satu senjata untuk membunuhkan kita punya motosiklis tu. Itu mesti kita tengok. Harus ada penambahbaikan. Betul. Harus ada inovasi dari segi pembahagi jalan tersebut. Kita harapkan agar dengan perkongsian yang Profesor bagi kepada kita hari ini dapat memberikan kesedaran supaya kita dapat mandu dengan lebih selamat. Sebenarnya Prof dah datang bulan 1 kan cerita saya. Betul. Sebenarnya dah nak masuk hujung tahun. Lagi nasihat yang Prof berikan supaya sentiasa kita sedar. Terutama sebab kita ni nak masuk ke zon Disember, cuti sekolah semua. Orang pun keluar. Bila keluar ni, peratusan kenderaan meningkat dan sebagainya. Pesanan untuk semua pengguna. Saya rasa jangan speed, jangan laju, jangan bawa laju. Bila kita kurangkan kelajuan tu, ada emergency tu, sekurang-kurang kita ada masa untuk mengelak. Okey, berbanding kepada jika you bawa laju sangat. Yang kedua lah, bila laju, katakan you tak dapat elak, you langgar kereta ke, dia punya impact kurang. Impact kurang bermaksud yang the force go into your body dia kurang, sekurang-kurang kita cedera tapi kita tak mati. Kurangkan kelajuan. Dengan kurangkan kelajuan banyak orang baiknya. Tak sabar ni dia memanglah memecut ataupun ada tekanan daripada pihak yang lain kan. Bila kena horn je ni. Dan juga pastikan anda pada tahap yang terbaik. Ambil tahu tentang kesihatan, sakit jantung ke, ada microslip ke apa semua. Perlu kita cakna sebelum keluar mada. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Ketua Pusat Penyelidikan Keselamatan Jalan Fakulti Kejuruteraan Universiti Putra Malaysia iaitu Profesor Madya Dr. Lau Teck Wah. Sebab sudi bersama dengan kami pagi ini, Doktor. Prof, jadi kita nak berehat seketika. Kembalinya kita selepas ini nak cerita mengenai pinggan daripada tanah liat pula. Okey. Jari awak memang sesuai tak untuk buat tu? Saya tak boleh buat sekarang sebab tangan saya masih berinai. Masih lagi. Bagi alasan. Tak pada kita tengok macam mana seni aktiviti untuk seni DIY ni di MHI seketika nanti. Daripada merajuk di bagan, elok kita membuat pinggan. Okey. Nak bersama dengan Aiman Nudin. Ya, itu dia orangnya kecil molek, kurus tetapi berstamina untuk buat pinggan. Okay. Dulu tanah liat ni kita main time sekolah. Kita buat macam-macam bentuk. Itu plasticine. Plasticine kan. Tapi ini ada tanah liat asli, memang 100% tanah liat yang akan dibuat pinggan. Okey. Jadi seperti ini. Kalau kita tengok pinggannya yang telah pun diberikan chemical. Ini dia siap semula ni. Hasil akhir dah cantik. Ini memang sangat-sangat cantik. Okey. Ini adalah hasil kerja Potterman. Sebab kali-kali kita ada bengkel kan. Tapi kali ini di studio kita nak versi yang mudah difahami. Man, okey. Ini 100% tanah liat. 100% tanah liat. Okey. Jadi buatlah demo sikit man. Okay. Baik. Jadinya hari ini kita akan buat dua cara simple. Untuk buat handmade plate. So kita ada hari ini kita akan own our plate lah. So kalau kita beli kat kedai tu biasa RM2, RM3, RM10. Tapi kita hari ini kita akan buat kita punya sendiri. Hari ini sambil kita cari lah kita punya pinggan. Jadi ini saya dah siapkan hari ini kita akan
menggunakan teknik slabbing. Okay. Kita ada banyak cara. Kita ada throwing, kita ada pinching, kita ada coiling. Tapi slabbing antara teknik yang kita selalu gunakan untuk kita buat pinggan lah. Iaitu? Kita akan guna roller ni. Dia ada satu, kita akan ratakan je lah. Kita ada gumpalan tanah liat dan stoneway. Kebiasaan kalau kita nak saiz yang besar, kita ambil 200 kg ataupun 200 gram, kita ambil sekian lah. Dan kita akan canai dia. Kita akan uli dia sampai ketebalan yang sesuai. Jangan terlalu nipis. Dia keras Dia agak padat. Dia padat. Jadinya kita gunakan jangan terlalu lembut dan jangan terlalu keras. Kalau keras, kalau kita bentuk dia akan rapuh. Kalau terlalu lembut dia akan susah ingin membentuk. Baik. Kalau kita dah siap dengan bentuk macam ni, teknik yang pertama, kita paling mudah, kita siapkan form kita. Kita nak bulat, kita nak petak. Macam contoh kita punya yang dah siap tu. Ini teknik bulat. Bulat. Okay. So kita punya lah bulat. So kat sini kalau bentuk yang macam bergigi tu, itu adalah tekstur tangan saya. Oh, yang awak saja buat macam tu? Saja je. Okey. Potong ikut bentuk yang telah pun dipilih lah. Nak buat segitiga pun boleh. Tapi makan dalam pinggan segitiga macam pelik pula Ni yang paling asas Ini paling asas. Kalau dalam sehari boleh buat berapa? Sehari kalau guna teknik ni kita boleh buat lebih daripada 60 ke 80 lah. Guna teknik ni. Tapi kalau kita gunakan mesin dengan tenaga saya, dengan kekuatan saya, mungkin dalam 60 pieces, 30 pieces. Okey. 30 ke 60 pieces. Baik, kita potong dulu nampak dia punya ni. Jadi tak ada campur apa-apa memang betul-betul. Betul tanah liat. Nama tanah liat Stoneway. Sedang tak dapat material. Ni material saya ambil di Kuala Kangsar lah paling banyak. Ya, memang paling banyak dan paling murah lah. Dia dah ada supplier lah. Ada supplier. So daripada bulat ni, apa yang kita kena buat, Man? Tu jap. Hari ni untuk kita punya finishing. Okey. Ini datang dengan orang rumah Bakal. Dia pun bakal. Okay. Dia pandai tak buat pinggan? Dah diajar lah. Hantaran pinggan hantaran kahwin dah ada pinggan. Pakai ni. Kita buat dulang sendiri. Pakai Stoneway. Oh, dia nak membentuk dulu. Kita akan bentuk dia. Jikalau dia terlalu lembik, kita akan sokong dengan tanah liat yang lain lah. Itu dia. So ni kita buat kecil sikit lah pinggannya. Ke sama saiz? Kita akan buat berbagai saiz. Berbagai saiz Macam mana awak ada minat ke arah ni? Minat tu tak ada. Tapi bila kita join dalam bidang fine art, meja saya seramik di Unimas, Universiti Malaysia Sarawak. Jadinya meja saya memang seramik lah. Terfikir-fikir, lepas belajar ni kita nak buat apa? Belajar dah semua benda. Buat painting, buat mural, buat sculpture. Jadinya kita buat pilihan, saya nak ambil seramik lah. Jarang kita jumpa graduan dalam bidang seramik tapi Aiman mampu tolakarkannya. Siapa tahu nanti dapat bukan satu industri yang besar untuk negara. Jadi lecturer lah, Aiman. Boleh mengajar pula. Kalau lecturer tak fokus dalam usahawan. So sekarang ni apa yang Aiman nak pilih? Aiman pilih untuk menjadi usahawan ataupun nak mengajak orang buat untuk menambah lagi orang yang berada dalam bidang ni? Kalau lebih baik kita jadi usahawan. Sebab usahawan dia akan fokus pada komuniti terus. Jadinya macam sekarang yang kita lihat ni, ini ada hasil daripada komuniti yang saya ajar. Tetap boleh ajar? Tetap boleh ajar. Tak kira umur, sama ada usia kanak-kanak, dewasa ataupun yang berusia, kita boleh ajar dia dengan teknik yang kita ajar yang mudah lah. Sebab ini juga bagi satu terapi terapi. Mungkin Haziq mungkin ada stres ataupun gelora jiwa. Gelora jiwa. Masuk ke bengkel kita buat. Sebab corak ni juga menentukan apa yang ada dalam jiwa. Ikutlah perasaan. Kalau Haziq dapat pinggan kosong ni kan, nak lukis apa di tengah-tengah ni? Saya akan lukis manusia. Saya akan lukis keadaan muka seseorang, emosi. Apa maknanya? Apa maknanya bang? Itu keadaan dia hati sedang bergelora. Hati sedang bergelora. Tak tahu. Jadinya dia menantikan. Kadang-kadang bila kita buat seramik kita tertakluk apa keadaan kita. Ya, mungkin muka itu seperti menantikan pembentukan kerajaan. Siapa Perdana Menteri? Okey, baik. Okey, jadi dah ada bentuk. Sekejap je. Sekejap, tak lama. Sekejap je dia dah boleh dibentuk. Berapa tahun Aiman belajar seramik secara formal? Secara formal belajar selama 3 tahun lah. 3 tahun. Kalau praktis keusahawanan dah 3 tahun juga.
okey. So, satu masa yang lama untuk mendapat pengalaman. Dan daripada situ juga sebenarnya Aiman tetap masih belajar. Masih lagi belajar. Ada yang mewarisi bakat inovasi lagi. Datuk Nenek. Ada yang pergi ke kelas kan. Dia buat nama tu. Aiman. Jadi boleh cakap Sarawak lah. Oh, tak boleh kelakar sangat lah. Okey, baik. Apa Aiman Scarf tu? Ini kalau Scarf ni saya punya studio, Sari Cempaka Art Village. Di mana? Mungkin boleh ceritakan. Saya punya studio base ada di di Karak. Di Karak, di Kampung Karak Setia. Kita ada satu perkampungan yang namanya Sari Cempaka Art Village dan kita ada di dalam tu kita ada artis yang membuat seramik, artis yang buat mural, artis yang buat painting dan sebagainya. Jadi bolehlah di tempat tu ada orang menyanyi. Oh, menyanyi pun ada. Kita ada musician namanya Rebana. Ni Aziz Rebana peluang. Saya akan menyanyikan lagu-lagu lirik. Gambaran ya. Koleksi yang perlu kita ada sebab untuk cantik. Bayangkan kalau anda buat kafe berkonsepkan tanah liat ni, nampak autentik, nampak macam kita kembali ke zaman purba macam tu kan. Okey. Apa proses selepas ini, Man? Proses sebelah sini kita akan bagi seorang satu clay untuk kita cuba macam mana nak buat. Itu bukan proses. Itu kenakan kita orang. Okey. Baik, kita boleh pilih. Biasa saya upah orang je. Baik. Abang Fitri upah orang je. Okey, so kita kena lawan. Kita kena fight Sama ada. So kita akan pilih. Sama ada nak bentuk bulat ataupun petak terpulang. Saya nak buat petak. Sebab hari ni kita dah tengok banyak bulat. So petak tu saya kena besarkan lagi lah ni, Man. Tak, itu untuk kita ikut the shape lah. Untuk kita potong. Okey, kalau macam tu saya buat macam ni tau. Saya buat macam ni. Boleh? Macam ni. Okey, saya buat. Okey, saya cuba. Jadi potong guna ni. Memang betul Sekejap. Kita ambil jarum, guna jarum saja. Jarum, okey. Just buka macam ni. Okey, kita cuba Ini okey tak dia punya pressure ni? Betul ke abang? Boleh. Betul? Ikut je kan? Ikut saja. Kadang-kadang ada orang yang lebih suka dia punya natural form dia. Kita uli. Tak payah uli. Tak payah nak canai lagi dah. Tak payah canai. Jadinya dia sukakan dia punya kasar-kasar yang macam group macam tu. Dia terus bentukkan dia. Nampak raw je. Okey. Betul ke ni? Betul? Cabutnya. Saya. So pakai ni. Pakai ni Okey. Kalau macam ni dia ada campuran lah. Warna merah dengan warna putih. Jadinya dia akan bila dibakar dia akan bentuk marble. Oh, cantiknya. Okey. Sebab kita pun sebenarnya masa tak banyak. Hasilnya pun mungkin tak seberapa lekuk kan. Tak jadi apa pun ni. Tapi terima kasih untuk Aiman bagi kita sangat terhad. Yang penting kita dah dapat idea untuk lahirkan usahawan seramik yang ada nilai kreativiti yang seni yang tinggi dan mampu untuk jadi pewaris kepada dunia ataupun legasi yang sebegini. Ya, mana tahu kita Haziq dan Fetri yang akan menjadi pewaris legasi. Sejuk tangan ya? Sejuk lah sebab dia tanah liat best. Tangan kita akan lembut lah. Ya. Okey, jadi sambil-sambil kita buat tu, kita nak berehat seketika. Kita ucapkan terima kasih kepada Aiman ataupun Potterman. Semoga terus berjaya. Martabatkan lagi industri tanah liat kita. Nanti kita nak rungkai apa yang termuat di laman sosial untuk informasi kita yang terkini. Kembali selepas ini di Laman Syai. Bentuk apa ni? Boleh, cantik tu. Ya, kembali bersama MSI. Sibuk tengok apa yang terjadi kepada perkembangan. Apa yang terjadi, bang? Mungkin abang boleh cerita, rangkumkanlah apa yang jadi kat luar negara. Okey, sebab kita pun di samping kita sibuk politik Malaysia, kita juga tinjau apa yang terjadi di negara jiran. Termasuk di Cianjur di Johor Barat Indonesia, ramai yang terkorban. Dan juga pastinya sekarang ini memang demam Piala Dunia lah. Kalau ikutkan pasukan apa, dah beritahu belum? Saya sokong mana? Saya England. It's coming home. Okey. Okey, abang? Spanyol lah kan? Spanyol. Oh, menang 7-0 terus sokong Spanyol. Tak, dia memang zaman Torres lagi dia. Oh, dah lama okay. Tapi nak tengok kita rangkumkan berita-berita luar negara. Jom kita saksikan. Gempa bumi berukuran 5.6 skala Richter melanda daerah Cianjur di wilayah Jawa Barat, Indonesia pada Isnin lalu. Gegaran dengan kedalaman 10 km itu berlaku selama 10 hingga 15 saat serta turut dirasai penduduk di Jakarta dan Bandung. Sekurang-kurangnya 271 mangsa dilaporkan terbunuh, manakala 40 individu lagi masih dilaporkan hilang. Sekitar 2 jam selepas gempa itu, 25 gegaran susulan telah direkodkan dengan penambah risiko tanah runtuh terutama apabila hujan lebat.
Menurut Badan Pengurusan Bencana Nasional, lebih 61,000 orang ditempatkan di pusat pemindahan selepas 56,320 rumah rosak. Wisma Putra mengesahkan setakat ini tiada rakyat Malaysia yang dilaporkan terbabit dalam bencana tersebut. Sistem Pemantauan dan Tindak Balas Bencana Pusat pula menganggarkan kerugian bernilai hampir 56 bilion ringgit membabitkan 3.29 juta orang, 981,500 isi rumah dan infrastruktur. Gempa bumi kuat turut melanda wilayah Dushe di barat laut Turki awal pagi semalam. Berukuran 5.9 pada skala Richter dengan kedalaman 6.81 km. Bencana itu mengakibatkan sekurang-kurangnya 22 orang cedera manakala seorang dalam keadaan kritikal. Pihak berkuasa tempatan mengumumkan bahawa sekolah bakal ditutup dan pemotongan bekalan jana kawasan elektrik dilakukan sebagai langkah berjaga-jaga. Kreatif dan mengagumkan. Sebuah badan bukan kerajaan di Nigeria telah menganjurkan pertandingan rekaan fashion unik menggunakan bahan kitas semula. Penganjuran acara tahunan penuh ikonik ini bertujuan untuk menggalakkan penduduknya mengurangkan sisa buangan sekaligus mengurangkan pencemaran. Surat khabar dan botol plastik antara bahan yang digunakan sebagai perhiasan dan kreativiti dalam rekaan pakaian. Anggaran populasi hampir 25 juta, kawasan dengan jumlah penduduk paling ramai di Afrika ini berhadapan dengan beribu-ribu tan sisa plastik dan sampah setiap hari. Dianjurkan sejak tahun 2012, inisiatif ini dijalankan sebagai langkah yang positif bagi membuka minda masyarakat tentang pengurusan sisa pepejal untuk kelestarian alam sekitar. Piala Dunia 2022 membuka tirai secara rasmi awal minggu ini dengan kemeriahan upacara pembukaan penuh gemilang di Stadium Al Bayt, Qatar. Malah perlawanan pembukaan antara Qatar menentang Ecuador turut berlangsung di lokasi sama Ahad lalu yang menyaksikan kekalahan tuan rumah 0-2. Namun, bukan itu sahaja yang mencuri tumpuan peminat bola sepak antarabangsa. Segelintir penyokong dari Jepun mempamerkan sikap mentaliti kelas pertama dengan membantu membersihkan stadium selepas tamat perlawanan. Meski perlawanan itu tidak membabitkan pasukan negara mereka, rakyat negara matahari terbit itu secara sukarela mengutip sampah sarap yang ditinggalkan penyokong di kawasan tempat duduk seperti botol minuman dan kotak makanan. Amalan murni ini wajar dipraktikkan oleh semua lapisan masyarakat, bukan sahaja ketika perlawanan bola sepak, malah dijadikan rutin yang baik dalam kehidupan. Berita luar negara, kita dah tahu dah apa yang terjadi. Dalam negara apa yang jadi ni bang? Itu dia, ini dia hasil tangan kita. Dan esok Jumaat, semoga ada berita baik untuk Malaysia dan semoga ada warna yang indah untuk kita melihat Malaysia kukuh membina kerajaan. Ya, saya pegang Fitri Yahya punya hasil tangan. Ini kalau jual berapa? Ini kalau ini sebab saya dah tulis macam tu, yang abang punya ni boleh sampai juta ni. Itulah dia. Cuma kena letak logo. Kena letak logo. So inilah dia antara hasil kami. Terima kasih kepada Aiman yang sudi bagi tanah liat dia untuk kami musnahkan. Okey, untuk anda yang sibuk berbicara dalam sosial, hati-hati elakkan elemen perkauman, elakkan elemen yang membawa kepada pergaduhan ya. Kita nak Malaysia yang aman, damai, tentram selamanya. Ya, jangan lupa untuk bersama dengan kami MSI esok ada cerita mengenai soal wang. Apa yang terjadi dengan pembentangan bajet 2023 hari tu? Dan apakah impaknya kepada kelangsungan dalam usaha untuk kita dapat yang terbaik untuk negara. Jumpa lagi esok MSI. Assalamualaikum. Bye-bye.